Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nik Nurul Atirah binti Nik Bustaman, nombor matrik 049707. Di sini ada sedikit perkongsian tentang kelebihan berbuat baik kepada ibu bapa. Kewajipan menjaga dan berbuat baik terhadap kedua ibu bapa adalah kewajipan dan tanggungjawab terhadap anak-anak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Terdapat banyak kelebihan berbuat baik kepada ibu bapa. Antaranya ialah anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita kelak sebagaimana kita berbuat baik kepada ibu bapa. Hal ini kerana pada masa yang akan datang, kita juga akan melalui keadaan yang sama dengan ibu bapa kita, seperti berkahwin, mendapat anak dan akan menghadapi situasi yang sama. Di sini ingin saya beritahu bahawa mulianya ibu bapa. Ketika kita sedang solat sunat, ibu bapa kita pula memanggil. Kita boleh berhenti sembahyang untuk menjawab panggilan mereka. Hal ini kerana dengan kita berhenti solat sunat tadi adalah lebih afdal daripada kita meneruskannya. Tetapi untuk solat fardu pula adalah haram untuk menjawab panggilan mereka. Selain itu, bagi sesiapa yang ibu bapa redha dengannya, maka dibuka baginya akan segala pintu syurga. Oleh hal yang demikian, kita sebagai anak mestilah memohon restu daripada ibu bapa dalam melakukan sesuatu perkara. Dengan redanya ibu bapa, kehidupan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana redha Allah terletak pada redha kedua ibu bapa. Di sini ada sebuah kisah yang ingin saya kongsi. Ada seorang pemuda pada zaman Rasulullah SAW yang bernama Alqamah. Dia seorang yang bersungguh-sungguh dalam ibadat dan banyak bersedekah kepada manusia. Pada suatu hari, dia jatuh sakit dan sakitnya itu bersangatan sakit. Maka isterinya pergi berjumpa Rasulullah dan memberitahu bahawa suaminya Alqamah di dalam nazak roh. Kemudian Rasulullah menyuruh Bilal, Ali, Salman dan Umar pergi ke rumahnya untuk melihat keadaan Alqamah. Setelah sampai, mereka menyuruh Alqamah menyebut La ilaha illallah, tetapi tidak disebutnya. Mereka mengulang-ulang dalam beberapa kali, tetapi tidak juga disebut. Maka mereka menyuruh Bilal supaya memberitahu kepada Rasulullah tentang apa yang berlaku. Kemudian Rasulullah bertanya, adakah dia mempunyai kedua ibu bapa? Jawabnya, bapanya telah mati dan ibunya masih ada, tetapi sudah tua. Selepas itu, Rasulullah SAW menyuruh Bilal pergi ke rumah ibu Alqamah, serta menyampaikan salam Rasulullah kepada ibunya dan bertanya kepada ibunya, jika kamu mampu berjalan, maka datanglah kepada Rasulullah. Kemudian, datanglah ibu Alqamah kepada Rasulullah. Rasulullah SAW meminta ibunya supaya memberitahu hal yang sebenar tentang Alqamah. Ibunya memberitahu bahawa Alqamah seorang yang sembahyang, puasa, bersedekah dan berbuat kebajikan. Tetapi ibunya marah kepada Alqamah kerana melebihkan isterinya.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, murka ibunya menghalang lidahnya daripada mengucap syahadah la ilaha illallah. Selepas itu, Rasulullah memberitahu Bilal supaya menghimpunkan kayu api untuk membakar Alqamah. Tetapi ibu Alqamah tidak sanggup untuk melihat anaknya dibakar di hadapannya. Maka Rasulullah SAW memberitahu, Allah akan mengampunkan baginya jika kamu redha akan dia. Kemudian ibunya telah redha akan anaknya iaitu Alqamah. Selepas itu Rasulullah SAW menyuruh Bilal supaya pergi melihat keadaan Alqamah. Setelah sampai Bilal di rumah Alqamah, Bilal mendengar Alqamah berkata la ilaha illallah. Kemudian datang Rasulullah SAW ke rumah Alqamah. Rasulullah memandikan, mengkafankan dan menyembahyangkannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melebihkan isterinya daripada ibunya, maka Allah akan melaknatkan atasnya dan tidak diterima amalan sunat dan fardunya. Akhir sekali, saya berdoa dan berharap agar kita semua dapat berbuat baik dan menyayangi mereka dengan bersungguh-sungguh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.